baru kita pergi kepada Kedah Agro. Okey, cerita Kedah Agro ni macam ni tuan-tuan. Kedah Agro Holding. Kedah Agro Holding, tadi saya try pergi website dia. Sampai sekarang saya tak boleh buka website Kedah Agro Holding. I don't know why. Saya try cari website dia tak jumpa. Dia begini. Kedah Agro Holding adalah sebuah anak syarikat di bawah MBI, Menteri Besar Incorporated. Di bawah MBI, maksudnya yang bertanggungjawab terhadap Kedah Agro Holding 100% di bawah Menteri Besar. Arti kata Menteri Besar kena bertanggungjawab dengan anak syarikat di bawahnya, termasuk Kedah Agro Holding. So, apa yang berlaku? Ada di kalangan pekerja mereka sudah sampai 9 bulan tidak dapat gaji. Ada yang 6 bulan, 7 bulan, ada 9 bulan. Tak dapat gaji lagi. Ini bukan ke swasta ni tuan-tuan. Ini adalah kerajaan negeri. Kalau dia kata ekonomi sekarang meleset dan sebagainya, tak ada negeri lain yang ada masalah. Agensi yang ada masalah sedemikian kecuali Kedah. Jadi perkara ini dibangkitkan di Parlimen. Kemudian ada MP Kedah bangun, dia kata, ini adalah masalah yang berlaku kerana kerajaan terdahulu. Kedah Agro sebagaimana dalam audit negara memang bermasalah sejak 2017. Jadi kenapa nak bangkitkan perkara ini? Kan menteri dah kata akan diselesaikan sebelum Aidilfitri ini berjumlah 500,000. Kenapa nak bangkitkan isu ini? Bila kena kat batang hidung dia, kenapa nak bangkitkan isu ini? Kenapa nak bangkitkan isu ini? Kenapa nak politikkan isu ini? Kita dengar kenyataan itu dan saya akan jawab. Okay, sedikit lagi tentang isu jawapan menteri juga tentang isu Kedah Agro, syarikat milik MBI Kedah, di bawah selain MBI Kedah dalam sesi pertanyaan menteri pagi tadi. Saya sebut kepada menteri, kes yang berlaku di Kedah Agro ni sejak tahun 2016-2017 itu tersebut dalam laporan Ketua Audit Negara dan memang disebut dengan jelas waktu itu memang Kedah Agro ni bermasalah dan dosa orang lama itu dipikul oleh kerajaan yang ada sekarang ni, dicuci oleh kerajaan yang ada sekarang ni. Tadi yang Berhormat Menteri sendiri sebut dia telah mendengar taklimat daripada pihak syarikat dan pihak syarikat akan buat bayaran penyelesaian yang tertunggak sehingga sebelum Aidilfitri. Kemudian Berhormat Menteri sebut minta supaya jangan tindas pekerja, jangan melemparkan persepsi di Dewan Rakyat. Sebab tu saya bangun peraturan Dewan 3612, jangan mengelirukan Dewan. Menteri jawablah secara profesional. Kalau nak jawab secara emosi, persepsi atas pentas ceramah silakan. Tak ada masalah. Tapi datang Parlimen, dalam Dewan jawablah atas tanggungjawab tugas dan tanggungjawab profesional sebagai seorang menteri. Itu sepatutnya menteri yang ada dalam kerajaan Madinah ini buat kerja. Itu yang saya bangkitkan di Parlimen tadi, pagi tadi. Okey, dia kata jangan bangkitkan atas sentimen, bangkitkan atas fakta. Bangkitkan atas fakta. Kalau nak bangkitkan perkara tersebut, maka bangkitkanlah dalam pentas ceramah. Baik, saya bangkitkan dalam pentas ceramah sekarang ini. Dia sebut, ahli Parlimen PAS tadi mengatakan bahawa kami mewarisi dosa lama. Kedah Agro menurut audit negara telah bermasalah pada tahun 2017. Iaitu kira-kira 7 tahun yang dulu. Kedah Agro ni memang dah bermasalah. Audit negara mengeluarkan pada tahun 2017 Kedah Agro memang bermasalah. Soalan kita tuan-tuan. 2020 sampailah ni siapa kerajaan? Takkan masalah kalaulah Sanusi ni seorang pemerintah yang bagus dan hebat. 7 tahun Kedah Agro tu yang lululah bermasalah. Takkan dalam tempoh 7 tahun dia tak boleh nak selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia nak kaitkan tahun 2017 punya masalah Kedah Agro dengan pekerja 20-30 orang pekerja tak dapat gaji, apa kaitan? Itu dipanggil red herring tuan-tuan kalau dipanggil dalam debate fallacies kan. Red herring, orang cerita bab gaji. Tolong jangan tindas pekerja bab gaji. Dia duk cerita tahun 2017 Kedah Agro dah masalah. Kalau kita nak cerita masalah, banyak company masalah dulu. Tapi adakah kita nak jadikan alasan itu tak bayar gaji sekarang? Dia bukan gaji itu tak dibayar sejak tahun 2017. Gaji itu tak dibayar sejak 9 bulan, 6 bulan yang lepas. Bermakna sejak 2017 sampailah 6 bulan lepas, pekerja-pekerja itu semua ada gaji. Kecuali 6, 7, 8 bulan yang lepas.
Jadi, apa yang dibangkitkan oleh Dr. apa orang kata YB Sim tu adalah betul. Jangan tindas pekerja. Kenapa nak kaitkan dengan cerita company ini bermasalah pada tahun 2017 sebagaimana ada di dalam audit report? Menteri sebagai Menteri Sumber Manusia Kasuma, Menteri Sumber Manusia, Menteri hanya mengingatkan kepada owner syarikat, iaitu Menteri Besar Incorporated, supaya jangan tindas pekerja. Itu yang Menteri nak buat. Menteri nak bagi tahu. Menteri nak inform kepada semua supaya jangan tindas pekerja. Kamu tu kerajaan negeri. Tapi itu dianggap sebagai bermain persepsi. Persepsi apa? Persepsi ni tuan-tuan, kalau dia bayar tapi dikatakan tak bayar, itu persepsi. Tapi dah dia tak bayar, apa alasan yang diberikan? Oh, sebab kedah Agro bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Sebab kamu tak pandai mentadbir. Sebab kamu yang tak pandai mentadbir. Kan? Saya baca kenyataan pekerja Kedah Agro, tuan-tuan. Okey, pekerja Kedah Agro hanya mau gaji. Kesemua 24 kaki tangan Kedah Agro Holding yang berdepan masalah gaji tidak dibayar menegaskan mereka tak pernah terfikir untuk mengaitkan isu mereka dengan politik. Wakil kumpulan itu Muhammad Rezwan Ramli berkata mereka hanya mahu menuntut hak masing-masing. Kerana masalah itu bukan saja menjejaskan pendapatan tetapi keharmonian keluarga. Gaduh laki bini, tuan-tuan. Kan, kereta tak boleh bayar, rumah tak boleh bayar, anak tak boleh hantar pergi sekolah. Ni nak masuk sekolah nak hantar macam mana? Dengan kos dan sebagainya, makan lagi, bualan puasa, nak masuk raya lagi. Ada di antara kami terpaksa buat kerja sambilan seperti bekerja di kedai makan. Selain bergantung kepada pendapatan isteri, malah ada yang hampir bercerai sebab masalah ini. Secara keseluruhannya gaji kami tertunggak di antara 6 hingga 9 bulan. Dan ini paling lama kerana sebelum ini pun tiada tunggakan. Bukan tiada tunggakan, tapi hanya untuk sebulan. Sebulan je, lepas tu okey. Yang ni paling teruk. Ramai yang kata perkara ini fitnah. Allah. Dia hilang. Ramai yang kata perkara ini fitnah. Ini bukan fitnah, dia kata. Dia kata, tuan-tuan, Menteri MP PAS tadi kata, 2017 dah bermasalah. 2017 dah bermasalah, dia kata. Betul, bak kata pekerja tu tadi. Sebulan je tak bayar gaji. Yang ni sampai 9 bulan tak bayar gaji. Bermaksud 20, 23, 24 ni lagi masalah. Lebih teruk daripada 2017. So kalau dia kata mewarisi dosa orang terdahulu, kami ni pergi cuci. Dia bukan cuci, tuan-tuan. Dia macam labu membaiki, macam tikus membaiki labu. Bukan makin elok, makin teruk. Kan? Bukan makin elok, makin teruk, tuan-tuan. Makin teruk sekarang ini. Kedah dia dah makin teruk dah. Dengan kerajaan negeri tak mampu nak bayar gaji dia. Sebab itu kenapa Sanusi menuntut duit 100 juta, 10 juta, apa orang kata duit sebagainya. Sebab dia dah tak tahu macam mana nak cari duit. Dia dah tak ada idea dah macam mana nak cari duit. Yang bawa pelaburan ni, tuan-tuan, federal je. Dekat Kulim, satu syarikat chip daripada Jerman akan melabur di Kulim, Kedah dengan agaran pelaburan lebih kurang 7 bilion USD. Itu federal yang bawa. Kerajaan negeri tak dapat benefit kecuali charge tanah lah. Itu je lah. Dia tak pandai. Kenapa saya kata dia tak pandai? Dia cari gaduh dengan federal. Perlis pandai, tuan-tuan. Walaupun dia PAS, tapi dia pandai. Dia tak cari gaduh dengan federal. Dia dengar Menteri Besar Perlis pergi bantai Anwar Ibrahim. Tak ada kan? Bukan Anwar Ibrahim pergi balas dendam. Tak ada. Tapi kalau kau dah cakap macam tu, aku pun tak fikir pasal kau lah. Buat apa kau nak fikir pasal kau? Kau pandai lah kau fikir sendiri. Kau rasa engkau terpaling hebat dan sebagainya. Kau fikirlah sendiri. Kedah Agro Holding bayar gaji tertunggak 560,000 bulan depan. Kedah Agro akan membayar gaji tertunggak 560,000 kepada 24 pekerja sebelum Aidilfitri, menurut Stephen Sim. Sim berkata mesyuarat lembaga pengarah memutuskan menghentikan operasi anak syarikat Menteri Besar Incorporated itu.
Kan? Justru faedah pendapatan dan gaji ganti notis akan dibayar tempoh 3 bulan mulai Mac 2024. Pekerja juga dinasihatkan untuk memfailkan kes buruh bagi tuntutan gaji terhadap majikan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh didenda tidak lebih RM50,000 di bawah peruntukan Seksyen 99A. Terdahulu, SIM mengulangi komitmen JTKSM untuk menyiasat semua aduan dalam tempoh 21 hari setelah laporan dibuat. Okey. So, bila sebelum ini tuan-tuan, dia kata kita ni elok, Kedah elok dah. Tuan-tuan, boleh tak kita buat hashtag baru tuan-tuan? Ni saya nak cakap dengan Ketua Penerangan Kedah yang baru lah. Kan? Kedah teruk dah. Boleh tak tuan-tuan? Hashtag baru, Kedah teruk dah. Kedah teruk dah tuan-tuan. Kedah teruk dah. Air dia, projek tak masuk, projek kena scam, tanah kena jual, REE kena rompak, gaji tak boleh dibayar. Hashtag Kedah teruk dah. Hashtag Kedah teruk dah. Hashtag Kedah teruk dah. Nak tunjuk teruk tu tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan satu video tuan-tuan. Kan? Saya nak bawa tuan-tuan tengok satu video tuan-tuan. Hashtag Kedah teruk dah tuan-tuan. Kedah teruk dah. Kena dengar sendiri daripada mulut tuan-tuan lah. Aku minta saya bukan memanjanya, hendaklah dan aku rasa. Siapa di kalangan ucapan ni yang tak ada? Dia kata, yang bawah ni ada lah tapi kecil. Yang atas langsung tak ada. Cerita air, Dia cerita kata air. sampai nak masak nasi yang tak ada. Nak basuh pinggan yang tak ada. Nak basuh kain yang tak ada. Aku rasa saya bukannya duduk menjadi tawan. Bila dia tidak saya ingin Dia masa tumpah air tak ada. Hujan sat je. Tumpah air tak ada. Dia kata buat macam itu aja. Kan kita nak condemn mereka semua, kita pun faham. Kita Condemn masalah lah. masalah besar. Bang, condemn je. Hantar ayah. Selang-selang pun tak apa. Janji ada. aku minta saya bukan memanjanya, hendaklah dan aku rasa saya bukannya duduk menjadi tawan. Baju kena nak basuh nak kerja, pakai baju tu juga. Semua di komen tengah malam. Kita bertanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada orang jawab. Tanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada orang jawab. Tanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada orang jawab. Tanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada orang jawab. Aku rasa saya bukannya duduk menjadi tawan. Bila dia Lagi tempo, lagi tempo. kan saya inginnya tidak terlambat. Janganlah jangan ku ibakan saya derita hati jangan dikenang. Bukan ku minta saya bukan berpanjangan. Merajuk bukan berpanjangan. Kedah teruk dah, tuan-tuan. Dan Saifuddin kata apa? Biar Sanusi bangunkan Kedah. Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution menyindir Muhammad Sanusi dengan memberi Menteri Besar itu seluas-luas ruang membangunkan Greater Kedah. Saifuddin kata walaupun mesyuarat Majlis Tertinggi Tindakan Pembangunan Negeri belum pernah diadakan setakat ini, beliau percaya fokus Muhammad Sanusi ialah membangunkan Greater Kedah. Saya nak bagi masa seluas-luasnya kepada Sanusi membangunkan Greater Kedah. Dia nak tambak tanah di Langkawi, saya nak bagi ruang dahulu. Dan kalau tidak ada satu pun mesyuarat atas nama Majlis Tindakan, saya percaya fokus Sanusi pada Greater Kedah. Saya tidak mahu ganggu dia. Biar dia bangunkan airport Kulim. Lengkapkan dulu tambun tanah reclaim dekat Sungai Petani berjumlah 40 bilion. Bagi saya jaga projek kecil, biar dia jaga projek bilion-bilion, katanya. Saifuddin sebelum ini dilaporkan berkata sikap Muhammad Sanusi tidak menjaga rahsia antara faktor menyebabkan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah tidak diadakan lebih setahun.
Beliau yang juga pengurusi bersama Jawatankuasa itu berkata, Menteri Besar Kedah terbabit tidak sepatutnya merungut mengenai perkara berkenaan setelah beliau didapati sering menggunakan maklumat dalam mesyuarat yang dihadiri sebagai modal berceramah di pentas politik. Muhammad Sanusi dilaporkan berkata kebimbangan Saifuddin mengenai kebocoran rahsia kerajaan hanyalah alasan mengada-gada yang tidak masuk akal. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata selain Greater Kedah, Muhammad Sanusi turut memberi tumpuan kepada litar lumba di Sungai Petani. Kemudian dia nak buat jambatan darat. Saya nak tumpukan dia kepada Greater Kedah. Saya biar dia jaga isu kecil-kecil. Saya biar jaga isu kecil-kecil di Kedah. Dengan cara ini, saya hormati tugas Sanusi sebagai Menteri Besar bangunkan Greater Kedah. Saya biar selesai loji rawatan air sebab di Kedah saya dapat makluman bakalan air terputus. Loji rawatan air ada 5 di bawah Kerajaan Persekutuan. Masalah tanah ada diselesaikan. Jika ada projek baru dan ada projek sambungan, projek membabitkan 1.8 bilion, biar saya tengok dengan kerapan saya turun, boleh menjamin kelangsungan projek itu dengan lebih kemas, katanya. Biar pilah. Kan? So, kalau itu yang nak dikehendakinya, maka itulah yang akan didapati. So, dengan gaji tak ada, dengan masalah itu, masalah ini, air, projek, masalah beras, kekurangan. Tuan-tuan rasa Kedah ni makin bagus kan makin teruk? Fikir sendirilah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.